Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat sambung semula kuliah kita ini setelah kita terhenti dalam tempoh yang berapa kali cikgu buka? 4 minggu lebih kot. Berapa kali? Kat 2 bulan. Saya ada ingat tak ada ramai mengaji lah malam ni. Saya baik dah lagi. Bila balik tu saya ingat nak terus kuliah, tapi memandangkan suara saya tak ada. Dan alhamdulillah sekarang ada sikit serak-serak basah yang boleh untuk buat rakaman. Alhamdulillah ada 2 perkara sebelum saya nak masuk kuliah ni. Yang pertama saya nak sebut tentang, alhamdulillah hari ni kita berpuasa, iaitu puasa Tasu'a, dan saya tengok ramai juga yang berbuka puasa. Nabi SAW berpuasa pada bulan Al-Muharram, khususnya pada hari yang ke-10 ataupun Ashura besok. Afdalus siyam ba'da syahri Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa selepas daripada bulan Ramadan ialah bulan Allah Al-Muharram. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis itu juga, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan bahwasanya wasaumu Ashura, saumu yaum Ashura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa pada hari Ashura, aku mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa yang sebelum daripada itu. Walaupun Nabi tidak pernah puasa pada hari yang ke-9 ini, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Lau baqitu ila qabil la asumanna tasi'." Jika aku kekal hidup sehingga tahun hadapan, aku akan puasa pada hari yang ke-9. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak hidup sehingga tahun berikutnya, tetapi itu adalah hasrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berpuasa pada hari ini, dan kita juga berpuasa pada besok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa kita yang telah kita lakukan dengan kita berpuasa seperti yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Masjid Alwi buat buka puasa ini dan besok juga buat buka puasa. Tadi dia orang kata kalau lauk hari ni sedap, baru besok lagi orang ramai. Tapi saya ingat boleh lah kot. Lauk bukan saya pilih. Lauk kena tanya siapa dia pilih ni. Yang kedua ialah saya nak sebut sebelum saya terlupa. Kita di masjid ini dan seluruh negeri Perlis, iaitu bila kita sembahyang jamaah, sebahagian orang dia tak mau nak rapat saf. Dia suka nak renggang. Dan kita nak ingatkan juga imam, bukan imam masjid ni sajalah, semua imam. Dan insya-Allah kita akan hantar surat arahan kepada imam supaya melakukan sunnah sebelum daripada salat, mengingatkan jamaah supaya meluruskan saf dan merapatkan saf. Bahu dan bahu, kaki dengan kaki, supaya mereka rapat saf mereka. Nabi SAW menyuruh sawu sufufakum, betul, luruskan saf kamu, dan baginda suruh rapatkan.
antara bahu, antara kaki kita. Sebagian orang dia suka renggang-renggang, terutama orang perempuan. Kita nak bagi syok, angin masuk sikit. Ini tidak sesuai dengan sifat salat jamaah. Tunjukkan dulu, terutama di Masjid Alwi ni, salat di perlis sunnah. Rapatkan saf. Setengah orang dia tak mau orang rapat dengan dia. Dia suka jauh-jauh sikit. Rapatkan. Sunnah dapat pahala. Dan Allah bagi kekuatan. Ini adalah keajaiban yang diajar di dalam agama ni. Saya selalu sebut hal ni pada tuan-tuan. Siapa yang pergi menunaikan haji ataupun umrah, pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabi ke, yakni masjid yang jumlah begitu ramai seperti musim haji, berjuta orang manusia. Tahun ini dikatakan paling ramai, dan saya pun tengok ramai dibandingkan tahun lepas saya pergi. Memang tahun lepas lapang, tahun ini ramai. Dan tahun lepas juta lebih kurang, tahun ini 3 juta dan katanya lebih daripada 3 juta. Tak kira yang pergi dengan visa pelancongan lah, pergi macam-macam. Macam mana ramai pun manusia, apabila sampai waktu solat, orang Islam dia tahu nak buat saf, tanpa tahu bahasa orang sebelah dia. Negro ke, orang putih ke, Jawa ke, Melayu ke, Pakistan ke, dia orang tahu macam mana nak buat saf. Tak perlu rehearsal. Ini adalah kekuatan agama. Wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Satu. Tapi bila kita mai sembahyang jemaah, kita tak mau dengan saudara Muslim kita yang sama-sama ibadat kepada Allah, tak mau jauh sikit, jauh sikit. Tak betul. Rapatkan saf. Sebab tu bila kita mari masjid, disuruh kita wangi-wangian, disuruh bersugi, duduk-duduk tepi, bagi salam. Makan rian kata tadi. Kalut lah. Mudah-mudahan insya-Allah salat rapatkan saf. Hadis yang kita sambung semula, hadis yang telah kita tinggalkan hari itu dalam kitab Bulughul Maram ini. Berikutnya hadis daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ajila hadha thumma da'ahu faqala idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih was-sana'i 'alaihi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa. Rawahu Ahmad wa thalathah wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i, diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud. 3 tu meriwayatkannya, diriwayatkan 3. Imam Ahmad riwayat, Abu Dawud meriwayatkannya, An-Nasa'i meriwayatkannya. Cuma susunan tu berbeza di kalangan para ulama. Sebahagian mentakdimkan yang kuat, sebahagian menguatkan An-Nasa'i dibandingkan yang lain. Kemudian Abu Dawud, kemudian Tirmidzi. Sebahagian mendahulukan Tirmidzi. Yang pentingnya ia salah satu dari tiga-tiga ini di kalangan kutubus sittah, kutub yang 6. An-Nasa'i meriwayatkannya. Ini bagi yang pelajar-pelajar kuibs ni, bila kita kata rawahun Nasa'i dengan kita tak menyebut daripada kitab mana, kita faham ia diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam Sunan As-Sughra ataupun dikenali dengan Al-Mujtaba. Tapi kalau diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dia sebut fil kubra
Maksudnya dalam kitab dia yang awal, Sunan Al-Kubra. Kemudian dia kompreskan kitab tu, dia pilih, dia ringkaskan, dia jadi Sunan An-Nasa'i yang dipanggil Al-Mujtaba ataupun As-Sughra. Biasanya bila disebut rawa dalam Sunan Nasa'i, dia masukkan Nasa'i yang dalam Mujtaba itu. Rawa Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dia tak nama Sunan Imam Ahmad, dia nama apa? Musnad Imam Ahmad. Kerana musnad bermaksud kaedah himpunan hadis itu berdasarkan kepada rawi, sahabat, ataupun berdasarkan sanad. Sanad, musnad itu daripada sanad, disanadkan kepada rawi yang a'la, iaitu sahabat Nabi SAW. So kalau kita nak buka musnad, kita kena cari hadiah Aisyah. Hadiah Abu Hurairah ya. Sementara sunan seperti Sunan Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud dan seumpamanya, dia letakkan hadis mengikut tajuk-tajuk. Demikian juga Bukhari dan Muslim, dan demikian juga Ibnu Majah, mereka meletakkan hadis berdasarkan tajuk-tajuk yang telah mereka tetapkan. Kalau tajuk bab Kitabus Salam, Kitabul Imarah, kitab pemerintahan, hadis-hadis imarah. Kitab Ruqa, tentang babul Ruqa, tentang jampi, hadis-hadis jampi. Kitabus Salat, hadis-hadis salat. Dia tak berdasarkan rawi. Dan hadis yang dipilih berdasarkan kepada anggapan ataupun pilihan mereka. Seperti Al-Bukhari dan Muslim menetapkan dengan satu piawaian dia sendiri di dalam menentukan kekuatan hadis. Tak apa. Hadis ni tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan oleh Sunan yang tiga itu. Disebut wasahahu Tirmidzi, disahihkan oleh Tirmidzi. Karena Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, apabila dia meriwayatkan hadis, dia sebut status. Pada kebanyakannya dia sebut status sahih, hasan sahih, gharib, dia sebut hasan gharib, dia sebut. Jadi dia kata At-Tirmidzi menyatakan sahih. Adakah semua yang disahihkan oleh At-Tirmidzi itu mesti sahih di sisi orang lain? Tak semesti. Kadang-kadang ada ulama hadis lain-lain, dia lihat, dia kritik sanad tu, walaupun Tirmidzi kata sahih. Dia tak apa yang dia jumpai pada lemah, pada rawi dan seumpamanya. Ibn Hibban, diriwayatkan Ibn Hibban dan Al-Hakim. Hadis ni keseluruhannya, hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih. Hadis ini daripada Fadalah bin Ubaid. Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi SAW, daripada suku Ansar. Al-Ansari, daripada Ansar. Ansar ni apa? Ansar orang mana? Orang Madinah. Orang Madinah. Muhajirin, orang luar Madinah, berhijrah ke Madinah, khususnya orang Mekah. Ansar ialah orang Madinah. Orang Madinah ada dua suku yang besar, iaitu suku Aus dan Khazraj. Fadalah bin Ubaid daripada suku Aus. Suku Aus. Ni kelebihan sikit orang-orang Arab lah khususnya, dan banyak bangsa dalam dunia ni yang dia tahu keturunan mereka. Sampai hari ni mereka tahu bin mereka. Orang Melayu kadang-kadang bin dia, bin pak dia, tok wan dia. Tok nek dia agak-agak lupa. Lepas tok nek apa? Tok Chang. Lepas daripada tu dia mula nak, dia tak tahu dah. Kita tak menjaga syajaratul nasab ni. Pokok nasab tu kita tak jaga. Sebab tu orang Arab tu dia tahu bertemu di mana sampai bertemu mana. Bila tak jaga tu macam ramai-ramai orang boleh buat khurafat kadang-kadang. Tu yang ada yang mula nak buat cerita Nabi, orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim ni. Dia main betul lah. Kita ni kalau buat macam mana pun sampai pi kot Nabi Adam, turun balik, jumpa balik lah kan. Tapi maksudnya macam tu lah. Saya duka cita tengok situ ada seorang tu, tengok nama profesor, tapi saya tengok terjemahan, dia terjemah pun tak tepat apa yang dia baca daripada Tabari dan seumpamanya.
Kemudian kadang-kadang andaian tu tak betul. Dia kata ni nama Nabi, isteri Nabi Ibrahim yang orang Yahudi panggil ketika itu. Yahudi datang kemudian. Yahudilah Nabi Musa. Nabi Ibrahim dulu. Tak ada lagi Yahudi masa tu. Jadi dia andaian ni dia nak kena mempelajari tentang, sebab tu sejarah ni kita nak kena mengetahui tentang latar sejarah. Bahasa pada suatu zaman mengikut zaman tu, kan? Kalau kita buat cerita pada suatu hari ketika Han Jebat sedang telefon Han Tuah. Jadi benda ni awal hampa je lah telefon, Han Tuah tak ada telefon. Kita dengar teks tu, kita tahu teks tu palsu. Sebab apa? Handphone tak ada lagi, kan? Han Jebat pulang ke rumah lalu mengambil motosikalnya dan belah, tak boleh lah. Kita dengar teks tu, kita tahu teks tu meracau sebab motosikal tak ada lagi pada zaman hantu Han Jebat. Kalau cerita hantu dan Han Jebat tu betul-betul ada lah, kan? Saya nak cerita, nak tunjuk bagaimana untuk memahami teks di dalam kita membaca sesuatu hal, perkara yang ada pada zaman tu. Sebab tu ulama-ulama bila dia nak trace sesuatu teks, dia trace juga language yang digunakan. Bahasa tu ada tak pada zaman tu, kan? Kalau kita tengok, kita ambil bahasa dialog Raja Melaka dengan siapa? Seorang kata Raja Melaka kata pada apa? Ataupun dialog zaman Melaka. Lalu dia berkata pada sahabatnya, bos, saya tak pergi. Kita sudah tahulah perkataan bos mana ada zaman tu, mai kemudian ni lah. Itu semua saya nak buat contoh ekstrim. This example is quite extreme, tapi untuk menggambarkan pada tuan-tuan bagaimana memahami teks. It's not every text bila orang baca betul cerita tu, kan? Macam orang baca cerita Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh yang buat bubur Asura, tawaf 7 kali Kaabah. Nabi Ibrahim selepas Nabi Nuh, Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim. Macam mana kapal Nabi Nuh nak pergi tawaf Kaabah pula? Just like that. Kadang-kadang orang bila dia tak tahu, dia macam satu orang pernah cerita, Imam Ghazali pun tak setuju dengan Ibn Taymiyah. Come on, Syekh. Ibn Taymiyah meninggal 728. Al-Ghazali meninggal 505. 200 tahun sebelum tu. Tapi bila dia cerita, semua dia dengar, sebab tidak mempelajari latar teks. Tak mempelajari. Sebab tu penting dalam ilmu sanad, mengetahui rawi, bila dia mati, bila dia lahir, negeri yang dia pergi, negeri yang dia, sehingga untuk kita putuskan sanad hadis ni boleh pakai ke tak boleh pakai, bertemu ataupun tidak bertemu antara satu rawi dengan rawi yang lain. Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an, seperti mana saya sebut tadi, daripada suku Ansar, daripada suku Aus, dan dia menyertai peperangan Uhud. Sahabat-sahabat ni, macam mana saya sebut dahulu, dikenali kedudukan mereka melalui sebahagiannya peperangan yang mereka sertai. The highest rank di kalangan mereka antaranya ialah yang menyertai peperangan Badar. Menyertai peperangan Badar, ghafarallahu lakum ma taqaddama min dhanbikum wa ma ta'akhkhar. Allah ampun apa yang terdahulu dan kemudian daripada dosa mereka. It's not easy dalam keadaan demikian tu untuk menyertai peperangan. Peperangan Uhud selepas daripada peperangan Badar. Orang Islam dalam erti kata lain, walaupun apa tafsirannya, tewaslah disebabkan kesilapan sebahagian sahabat yang melanggar arahan Nabi SAW jangan turun daripada bukit Uhud. Fadalah bin Ubaid menyertai peperangan Uhud. Dia tidak meninggal, tidak syahid dalam peperangan itu, dia menyertai peperangan Uhud. Maksudnya ada kelebihannya. Dia juga menyertai dalam Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ialah satu perjanjian, janji setia yang sahabat buat dengan Nabi di bawah pokok Ar-Ridwan, membela Uthman bin Affan ketika tahun Nabi cuba untuk masuk menunaikan umrah. Allah kata, Allah redha
laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah redha kepada mereka yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok. Abdullah bin Mas'ud kata kami 1,400 orang. Pegang tangan Nabi, bukan iktiraf Nabi sebagai Rasul, tak perlu kerana itu dalam syahadah, tapi sebagai memberi azam untuk mempertahankan agama, khususnya dalam isu Uthman bin Affan. Fadalah bin Ubaid terlibat dengan Bai'atul Ridwan. Dia Bai'atul Ridwan. Kemudian Rasulullah wafat, dia tak melatih lagi. Dia pergi sehingga ke Syam. Syam mana? Syam di mana? Syria, Jordan, Palestin, termasuk sebagian Lebanon lah. Jadi bila kita sebut Syam pada zaman dulu tu maksud dia, kan? Bila kita macam tu juga bila kita baca hadis, bila dia sebut arah tu, negeri dulu tak sama macam negeri sekarang. Jangan kita tafsirkan negeri dulu macam negeri sekarang. Sekarang bila sebut Syam, orang hanya faham Syria. Tapi dulu bila sebut Syam, Jordan masuk, Palestin masuk, Syria masuk. Dia pergi ke Syam melalui pembukaan Syam. Juga di Mesir. Kemudian dia tinggal di Syam, dilantik oleh Muawiyah pada zaman pemerintahan Muawiyah sebagai qadi di Damsyik, dan kemudian dia meninggal pada zaman pemerintah Muawiyah. Apa hadis ni kata? Kata Fadalah bin Ubaid, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar rajulan, seorang lelaki. Nabi dengar apa? Seorang lelaki. Siapa belajar kuih di sini? Lelaki ni jadi apa? Rajulan tu jadi apa? Maf'ul bih. Rasulullah tu jadi fa'il. Ini mereka ni mengaji bahasa Arab. Rasulullah, sebab tu dia marfu'. Rasulullah tu fa'il. Rasulullah mendengar satu orang lelaki yad'u fi salatihi, berdoa di dalam salatnya. Lam yumajjid, lam sebenarnya lam yumajjid, dia mati tu, tapi oleh kerana dia nak sambung dengan Allah, lam yumajjidillah, dia tak memuji, tidak memuji Allah dalam solat dia. Dia doa terus, doa minta terus, tidak memuji Allah dalam solat. Masa bila kita doa dalam solat? Masa bila kita doa dalam solat? Ada beberapa tempat kita doa dalam solat. Masa kita ada doa iftitah, kan? Lagi ada mana ni? Tempat yang mana kita boleh doa dengan pilihan kita. Masa bila? Sebelum memberi salam. Jadi sebelum memberi salam. Jadi Nabi SAW dengar, walaupun hadis ni tak sebut, tapi dapat dipahami itu tempatnya. Nabi mendengar satu orang tak memuji Allah dalam solat dia ketika dia doa. Walam yusalli ala Nabi SAW. Tidak dia berselawat kepada Nabi SAW. Dia tak selawat pada Nabi. Yang ni dia masuk-masuk, dia nak doa terus. Faqala, Nabi berkata, ajila hadha, gopoh dia ni, gopoh. Summa da'ahu, kemudian Nabi SAW memanggilnya. Faqala, baginda SAW berkata, adakah terjemahan dan tu ada? Ni saya terjemah bahasa saya. Hak dia terjemah tu bahasa dia, tuan-tuan tengok. Saya terjemah langsung. Faqala, Nabi SAW berkata, idza shalla ahadukum, apabila seseorang kamu salat. Salat di sini maksud apabila seorang kamu berdoa. Falyabda bitahmidi rabbih wassana'i alaihi. Falyabda, maka dia mulakanlah bitahmid, dengan tahmid.
Tahmid apa? Memuji. Itu alhamdu. Daripada root word yang sama. Ha, mim, dal. Kan? Hamidah. Kan? Yani tahmid. Maksudnya apa? Bila orang kata dia bertahmid, maksud dia kata apa? Alhamdulillah. Kalau dia takbir, dia kata apa? Allahu Akbar. Dia tasbih, dia kata apa? Subhanallah. Dia tahlil, buat kena riyarwah. Bukan. Tahlil bukan buat kena riyarwah. Tahlil maksud apa? La ilaha illallah. Boleh dah nak tahlil? Orang tanya kita boleh tak? Boleh. Bukan nak boleh tahlil, wajib tahlil. Betul tak? Nuri arwah cerita lain. Buat apa? Aku buat tahlil. Tengok handuk sengat malam ni. Tengok, pergi tahlil. Rupanya pergi nuri. Tahlil la ilaha illallah. Seorang-seorang kita la ilaha illallah. Itulah tahlil. Nabi kata apabila seorang kamu berdoa, maka hendaklah dia mulakan dengan tahmidi rabbih, dengan dia memuji Tuhannya. Tahmid ni maksud mengalhamkan segala puji bagi. Wassana alaihi. Sana' pun nak terjemah dalam Melayu je, tak ada perkataan. Puji juga. Puja. Dia terjemah apa situ? Menyanjung. Ada puji sanjung. Macam tu lah. Dari segi bahasa Arab pun hamd dan sana' ni lebih kurang maksudnya. Maksudnya dia puji Allah. Thumma yusalli ala nabi. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi SAW. Thumma yad'u bima sya'. Kemudian dia berdoalah dengan apa yang dia mahu. Hadis ni memberikan kita beberapa pengajaran. Yang pertama ialah antara adab berdoa, adab bukan wajib tapi adab berdoa secara umum. Ini dalam solat, saya nak cakap umum. Bila nak doa, mula dengan puji Allah dulu. Alhamdulillah kah, hamdan lillah kah, kan? Kemudian berselawat kepada Nabi SAW, kemudian baru berdoa. Ini yang ditunjukkan dalam hadis ini. Dalam hadis ni, di dalam hadis ni kita dapati ada beberapa hal. Yang pertama, hadis ni dia kata rajulan yad'u fi salatihi. Satu orang yang berdoa di dalam solatnya. Yakni dia doa dalam solat dia. Bila dia doa dalam solat dia, kita tak nampak tempat yang boleh dia doa, kerana dalam hadis tu summa yad'u bima sya', kemudian dia doalah apa yang dia mahu. Maksudnya doa apa pun dia boleh. Tak ada tempat yang macam tu dalam sembahyang, melainkan selepas membaca tasyahud. Sebelum memberi salam. Di dalam riwayat yang lain, summa yatakhayyaru minad du'a ma sya', kemudian dia pilihlah doa apa yang dia mahu. Para ulama dalam membahaskan hadis ni, Nabi suruh hadis ni secara umumnya jumhur menyatakan berdoa selepas kita baca tasyahud, at-tahiyyatu lillah, as-salawatu at-tayyibat, ataupun at-tahiyyatul mubarakatu, as-salawatu at-tayyibat, dua-dua boleh baca. Kemudian kita sambung sehingga habis. Kemudian tempat yang mustajab doa, kita berdoa sebelum memberi salam, seperti dalam mana hadis ni. Dan ini tempat yang ramai orang tinggal, sedangkan inilah tempat yang mustajab. Di kalangan para ulama, walaupun minoriti, seperti Taus bin Kaisan, dia berpendapat bahawasanya wajib berdoa dengan doa yang Nabi sebut dulu, iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Yang ni 4 perkara. Minta jauh daripada, minta Allah Ta'ala lindung daripada neraka, daripada azab kubur, fitnah semasa hidup dan mati, dan fitnah al-masih dajjal.
Dia kata wajib yang ni. Majoriti para ulama kata tak wajib, tapi mereka menyatakan yang ni jangan tinggal. Sunnah jangan tinggal. Kemudian selepas daripada itu, dia doa apa yang dia mahu sebelum dia memberi salam. Tempat itu mustajab. Kerana dalam hadis ni dia kata, summa yad'u bima sya', kemudian dia doalah dengan apa yang dia kendaki. Bahkan dalam riwayat yang lain, summa yatakhayyaru minad du'ai ma sya' minal kalami ma sya' minal mas'alati, sebagian apa saja dia pilih perkataan, doa dan permintaan ma sya', apa yang dia kendaki. Ini datang melalui riwayat Al-Imam Tirmizi dan juga riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Abu Dawud dan An-Nasa'i dalam sunannya. Jadi dia boleh doa dengan apa yang mahu. Cumanya Nabi SAW tegur dia ni, barangkali dia terus doa, dia tak memulakan muqaddimah. Cuma kita mungkin tanya, habis tu kita nak doa dengan tu nak kena baca Alhamdulillah juga kah? Tidak perlu, sebab ketika tasyahud kita telah memuji Allah. Betul tak? Kita kata apa? At-tahiyyatu lillah, as-salawatu at-tayyibat. Tahiyyah untuk Allah, salawat dan tayyibat, ataupun at-tahiyyatul mubarakatu salawatu at-tayyibat. Itu semua puji Allah. Kemudian kita bagi salam kepada Nabi tak? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam kepadamu wahai Nabi. Kita dah bagi salam kepada Nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan kita bagi salam lagi, bukan pada Nabi, pada semua para Nabi dan orang saleh, kepada diri kita sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam kepada kami dan kepada semua hamba Allah yang saleh. Yang saya sebut hari itu kita ada syarahkan. Yang sebahagian kita bila baca dia lupa, dia tak ingat pun, tak perasan, tahu-tahu habis dah baca tahiyat. Padahal tadi bagi salam kat Nabi. Sebab tu bila kita orang nak pergi Mekah, aku lama tak salam kat Nabi. Padahal dia salam kepada Nabi setiap hari. Masalah. Dia salam bukan saja pada Nabi, pada seluruh orang-orang yang soleh, anbiya, awliya, para nabi, para wali, para orang soleh. Lepas tu baru kita kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ataupun kalau kita baca dengan tasyahud Ibnu Abbas, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita baca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kita akan baca tentang makna selawat nanti. Selawat, apa makna selawat? Yang sebahagian kita miss dalam memahaminya. Artinya, kalau kita baca doa ketika tu, semua benda yang Nabi suruh buat tu kita buat tak? Dah buat dah. Tahmid pun dah buat, solat pada Nabi pun dah, selawat pada Nabi pun telah lakukan. Tinggal untuk kita berdoa saja. Tinggal untuk kita berdoa saja. Sebab itu, di kalangan para ulama, khususnya Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, mereka mentarjihkan doa yang mustajab fi duburis salah, di penghujung salat itu, ialah doa ni lah sebelum bagi salam, bukan selepas memberi salam. Bukanlah kata salah doa selepas bagi salam tu. Kalau kita nak ada benda kita nak doa, boleh doa. Tapi yang makam, tempat yang Nabi kata afdalu doa, doa yang mustajab tu, doa ini di sini. Percayalah, sesiapa yang mengulangi doa pada waktu ini, sesuatu doa tu, dia akan melihat kemunculan doa itu dalam hidup dia. Tuan-tuan boleh berdoa dan tuan-tuan akan menyaksikan. Setiap kali sebelum salam, sebut benda tu, minta ke Allah, Allah akan bagi. Kadang-kadang kita ni suka pergi dengar nak cari petua tu, petua-petua. Hak Nabi bagi ni banyak, kita tak pergi cari, kita pergi cari ada satu petua, orang petua ni, cara nak bagi jadi ni.
andaian orang yang tak ada nas daripada kitab Allah, tidak ada daripada sunnah Nabi. Saya ada buat siri setiap pagi pukul 7 di Facebook, menghayati doa. Tuan-tuan boleh follow. Ni dah siri yang ketiga. Kadang-kadang saya teringat, saya cerita, satu orang family terkenal, dia mari jumpa saya di Mekah. Dia mengadu pada saya, sekarang tuan-tuan orang nak pergi haji. Haji ni ada dua. Ada orang kata, apa Dr. Mazhar tiap tahun pergi, habislah kota orang. Hak kota tabung haji tu dia tak ada kaitan, itu kota kerajaan yang Saudi bagi, dan saya rasa kerajaan pun ambil tak habis. Kalau dia ambil habis, ramai lagi boleh pergi. Sebab yang tu dia nak kena bagi subsidi. Hak depa duk pi ni, lala tu minta lala tu dapat tu, hak berbayar. Saya ni pergi sebagai penasihat haji kepada pihak yang lain. Kalau tidak saya pun tak mampu nak bayar tu. Hak tu memang mahal lah. Dia pergi 200,000 satu kepala, 250,000, 160,000. Yang pergi family tu memang millions lah. Tapi orang Melayu ramai ada duit kan. Tak apalah. Pergi package mahal ni, satu orang ni, dia cerita kat saya. Pada hari Arafah dia dengar kita duk kuliah. Doa afdalu doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Tapi dia pergi dengan package dia tu, dia kata nak doa tak boleh. Nabi ni pada hari Arafah, Nabi ni dia salat Zuhur dan Asar jamak dan qasar. Sebagai orang dia tak mau nak, dia kata tak boleh nak qasar sebab kita tak musafir, kan? Nabi qasar, dia sebahagian daripada nusuk seperti yang ditarjihkan oleh ramai para ulama. Sebahagian daripada amalan haji tu dia qasarkan sembahyang dan dia jamak pada hari Arafah. Dia khutbah, kemudian dia salat. Kita ikut dia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas tu dia buat apa? Dia doa. Nabi berdoa. Tu dah doa yang paling afdal. Sehingga Nabi ni berdoa. Dalam hadis cerita jatuh tali unta, Nabi ambil dengan satu tangan lagi tak turun untuk berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa. Dia cerita dia pergi tu tak boleh nak berdoa. Ustaz tu buat zikir macam-macam. Bunyi zikir dalam khemah mereka tu macam-macam bunyi. Lepas satu zikir, lepas satu zikir. Saya pernah, khemah kita tak lah, dengar khemah sebelah. Bayangkanlah ayahmu, isteriku. Oh, dia buat dengan mendeklamasikan puisi semua ada lah. Supaya nak bagi jemaah dia teriak, menangis. Sebab apa? Sebab sebagian orang dia tak berpada dengan contoh Nabi tu. Dia anggap this is my product. Because this is my travel agency, so if you follow my travel agency, I have my own product. Aku ada produk aku sendiri. Produk aku ni lain. Kalau hampa, supaya hampa balik cerita, yang ni style kami. Tak payahlah dia buat produk-produk. Semua orang akan, yang ni pula akan cari doa apa, yang ni pula akan. Sebab itu susah apabila kita mengada-adakan apabila apa yang Nabi tak adakan. Padahal kalau dia diam, suruh jamaah dia berdoa. Tempat Allah Ta'ala nak terima doa. Dia kata sampai dia duduk dalam khemah tu tak tahu. Kata bila lah nak berhenti, nak doa pun terganggu. Kuat sangat. Nak keluar panas. Tapi bila hujung-hujung boleh keluar sebenarnya. Kan? Saya nak ceritanya, doa ni, rugilah. Saya kata rugilah. Yalah dia kata dia doa lah juga. Terganggu lah dia kata. Sedangkan orang daripada Zuhur sampai Maghrib dah doa. Banyak hajat doa. Sebab tu mudah-mudahan orang yang pergi haji tu dia pergi lagi, dia doa dia nak pergi, Allah bagi dia bagi. Doa. Tapi bila kita nak buat hak kita punya sendiri, kita terlepas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu bila baca hadis-hadis Nabi, yang terbaik di dalam agama ni, just you follow the steps of our prophet. Follow the way of our prophet. Khususnya di dalam cara beribadah, cara salat, cara berdoa. Setengah orang doa punya kuat. Dulu ada masa tahajud, buat semayang malam, kat doa ramai-ramai, satu kampung boleh dengar mereka teriak, menangis. Di Perlis tuan-tuan mungkin tak ada pengalaman. Saya di Penang cukup tahu, malam ni kita qiyamul lail, menjerit satu kampung 3 pagi. Nabi kata, arbi'u ala anfusikum, innakum la tad'u asam wala ghaibah. Kamu, kesian kat diri kamu, Nabi kata. Kamu bukan doa pada yang pekak dan yang tak ada. Bila sahabat kuatkan doa, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, doa pada Tuhan kamu dalam tadarru', rendah diri, dan memperlahankan suara. Follow jalan Nabi. Sebab yang nak terima bukan ustaz, bukan mufti. Yang nak terima doa kita siapa? Allah. Adabnya telah ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala. Ada saya huraikan detail, banyak siri, tuan-tuan boleh follow pagi-pagi insyaAllah. InsyaAllah tu azan dulu kita sambung.
Kita sambung semula. Maka mengikut seperti mana yang menjadi petunjuk Nabi itu adalah merupakan yang terbaik di dalam beragama. Hal lain tak apa. Ya, agama bagi ruang. Nak naik kereta ke, nak naik motor ke, nak naik lori ke. Tak apa. Itu urusan hidup di dunia. Setengah orang dia tak faham. Habis itu kalau nak ikut Nabi ya, hampa naik unta je lah. Dia main-main. Duka cita yang main-main tu, dulu masa dia cakap pasal hudud, dia kata kalau orang kata siapa nak hudud balik pada zaman unta, dia kata jadi kafir, murtad. Tapi sekarang bila orang kata solat ikut cara Nabi, solat lebih banyak dalil lah, tak boleh dibandingkan hudud dengan satu ayat. Walaupun semuanya penting, dalam ayat potong tangan yang satu tu jadi kafir, yang ni boleh pula dia kata naik ikut macam tu, tak usah duk nak kereta main masjid. Dulu dia kafir kan. Sebab itu sekarang boleh pula main-main dengan sembahyang. Hadirin yang dirahmati Allah, pada mengamalkan amalan Nabi itu kebaikan, kerana Allah yang akan terima. Saya sebut sikit lah pasal saya balik haji, saya cerita haji. Kita bila kita ikut sunnah, saya kata kita akan lapang dada kita, sebab kita tahu punca dia. Pasal apa aku buat macam ni? Demikian adalah hadis Nabi buat. Semua orang ni, mufti ke, tok syekh besar ke, siapa, terdedah pada dosa dan salah dan silap, betul dan salah. Yang sentiasa betul dalam penentuan agama siapa? Nabi SAW. Petua mufti ke, petua ustaz ke, tok syekh mungkin betul, mungkin salah. Tapi apa yang Nabi tunjuk, semuanya betul. Dan ada keberkatan pada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Saya tunjuk contoh. Dalam haji, lepas daripada Arafah, pergi ke mana? Ke Muzdalifah. Ke Muzdalifah. Nabi dia pergi ke Muzdalifah, dia tidur di Muzdalifah. Wajib tidur di Muzdalifah pada qaul yang sahih di kalangan para ulama. Tidur di Muzdalifah. Baginda tidur sampai sana, baginda sembahyang maghrib dan isya jamak dan qasar. Kemudian baginda tidur. Tak ada malam tu baginda duk buat tahlil keluar arwah pada, tak ada. Tak ada juga kot nak buat di riwayat Nabi lepas tu buat semayang-semayang apa ke, tak ada. Baginda tidur. Kemudian baginda bangun untuk solat fajar. Kemudian baginda berdoa. Selepas solat fajar tu baginda doa lagi. Baginda berdiri berdoa, angkat tangan sehingga matahari terbit. Sunnah. Ada orang, memang benar Nabi ada bagi kelonggaran pada wanita-wanita yang lemah. Dalam riwayat Asma binti Abu Bakar, Ummu Salamah dan selain daripadanya. Tapi ada orang dia bayak mahal-mahal happy, dia tak duduk Muzdalifah. Dia tak lalu sudah lah. Ada ulama kata lalu pun cukup lah. Kita bayak mahal nak pergi, khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku cara ibadat haji kamu. Seboleh mungkin kita nak ikut the steps of our Prophet in haji. Dia pergi lalu habis. Kalau nak ikut tu, pergi sekejap duduk di Arafah apa, boleh ya. Yang penting masuk dalam Arafah. Menurut mazhab Syafi'i, ada mazhab belah siang, ada mazhab belah malam, seperti mazhab Malik. Yang lain tu nak pergi cari sunnah, hak mana Nabi tak tekankan sangat, sampai hak tak ada pun, Nabi tak pernah buat pun, bubuh capal tak kepala lah apa semua. Hak yang ni, haji Nabi. Yang ni kita buat sekadar ada ya. Tak rasa apa, lintas dengan bah, duduk sah, balik habis. Ambil syarat. Saya kata memang ada qaul. Macam kita nak semayang, kita semayang zuhur. Kalau nak ambil lah, di atas qaul boleh. Sujud, tak baca apa pun boleh. Sujud ya, angkat. Bagi ada tamak nina. Rokok, tak baca apa boleh. Yang wajib,
takbir, baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, tak mau baca surah, turih rokok. Boleh tak? Rokok tak baca apa? Allahu Akbar semua mau tak baca. I'tidal. Sah kalau menurut kaedah sekurang-kurangnya solat di segi fuqaha. Sebahagian fuqaha sah. Yang penting dia baca tasyahud. Dia selawat. Lepas tu dia bagi salam. Dia tak cukup. Macam tu. Kita bila pergi, padahal hal-hal ini di kalangan haji ni ada bab yang sebagian ulama tidak serius, keras supaya kita tidak meninggalkannya. Tapi mereka tak mau buat. Ada pakej saya tu, pakej orang semua ada duit lah. Hak mahal-mahal lah kan. Hak suku juta, 200 ribu. Saya ingat pada satu hamba Allah di kalangan yang ramai. Bila lapik, kami sampai lambat sikit, lapik di Muzdalifah tu, lapik tepi apa, gigi jalan tu, tidur. Kita ada 400 orang, kita tidur macam tu. Lapik tidur. Dia kata pada saya, satu hamba Allah, Datuk pun nak tidur lah. Kita tidur. Kita tidur tepi ni. Tengok bas apa duduk lalu tidur. Dia tidur. Dia pun orang berada. Lepas bangkit besok, dia follow apa yang kita. Dia kata saya semalam merasa betul-betul macam homeless tu. Saya rasa macam insaf lah. Macam mana homeless. Dia siap beritahu kalau saya nak mai pergi haji ni tahun depan, nak bawa lagi family dan yang lain, jangan skip tidur di sini ni. Memang tak ada skip lah, kita tak skip lah Muzdalifah. Tapi maksudnya dalam semua banyak tu ada episod-episod haji dan amalan-amalan yang lain yang kadang-kadang mengubah manusia. Dan saya ingat satu benda yang dia kata, bila dia tengok orang duk tawaf ramai, orang Pakistan, India, kadang-kadang biasalah, mai susah dari Afrika apa. Dia kata susah, miskin dia orang ni, dia tengok. Tapi dia kata, Datuk, saya bila tawaf saya teringat, kalau Allah benar jadikan saya dapat masuk syurga, depa-depa ni lah kawan saya. Bukan nak duk menega sekali dengan saya, nak duk mesyuarat dengan saya. Dia lah kata, saya pun tak tahulah dia menega dengan siapa, kan? Tapi maksudnya keinsafan Allah jadikan di dalam ibadah ni. Kadang-kadang orang pergi haji rugi pasal dia duk cari petua, duk pergi cari tak mana ni ayat hujan hak turun, pancuk ayat mai Nabi doa, hak tempat Nabi bagi tahu betul-betul dia tak bagi perhatian. Nabi bila naik Safa menghadap ke Kaabah, angkat tangan doa. Naik ke Marwah, angkat tangan doa. Masa sa'i dia tiba pusing-pusing, dia tak doa. Dia duduk pergi cari petua tang mana tempat-tempat hak ajaib sikit, tang mana ada masjid jin yang boleh dapat buat balik apa-apa. All this superstitious minded. Sebab tak ada manhaj. Dia tak tahu agama ni follow siapa. Dia ingat agama ni follow petua-petua orang. Tapi kita kena jelas, agama ikut Quran dan Sunnah. Ustaz, mufti ke siapa adalah penyampai Quran dan Sunnah. Ulama menyampaikan Quran dan Sunnah dan menghuraikannya. Barangkali kita tak dapat faham, mereka faham. Kerana mereka membuat satu kajian yang luas. Sebab itu penting hal-hal ini untuk terus kita mempelajari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan hadis ini ajak kita doa yang mustajab. Mungkin tuan-tuan akan tanya, saya ni bahasa Arab tak boleh, bolehkah doa bahasa Melayu sebelum nak bagi salam tu? Betul tak? Kata orang jawab, tuan-tuan dah tahu lah. Asalnya doa dalam solat sebolehnya doalah dengan doa-doa yang maksur. Maksur dulu. Ambil yang maksur, sama dalam Quran ataupun dalam Sunnah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umpamanya yang paling mudah semua orang tahu. Tapi orang kadang-kadang bila kita doa tu dia rasa bisa. Sebab tu dalam tawaf antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad Nabi baca tu. Hidup ni tuan-tuan, kalau Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami, datang kepada kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, akhirat juga baik. Wa qina adzabannar, pelihara kami daripada azab neraka. Apa lagi? Dunia semua okey, akhirat pun okey, tak masuk neraka. That's all sebenarnya yang kita perlukan. Kalau kita doa itu pun baik. Mungkin kita kata tak apa, doa tu saya dah doa dah, yang lain saya tak ingat. Boleh tak saya nak tambah doa saya? Nak minta menikah tahun ni ke? Kan, minta dapat apa ke kan? Kalau dia mampu dalam bahasa Arab, dia bahasa Arab doa yang maksud. Kalau letak, dia doa dalam bahasa yang dia dah doa. Tapi dengan dia tak jadikan syiar, tak perlulah dia kuatkan suara sehingga jiran sebelah dia semayang pun tahu. Dia doa antara dia dengan Tuhan sebelum memberi salam, kerana Nabi kata summa yatakhayyaru minal kalami aw minad du'ai aw minal mas'alati ma syaa. Kemudian pilihlah perkataan ataupun ucapan atau doa yang apa yang dia mau, permintaan apa yang dia mau. Maksudnya boleh doa di sisi diri dia juga apa yang menjadi hajat antara dia dengan Allah Jalla wa Ala sebelum seseorang memberi salam. Dan inilah tempat yang mustajab yang ramai orang dia tertinggal. Kadang-kadang sebab tu orang kadang-kadang dia balik cerita kita, heran no, dia orang Arab no, lepas mayang tak pernah doa pun. Pasal dia tak faham konsep doa selepas salat. Doa kalau lepas salam nak bagi doa pun, kalau dia ada doa dia boleh doa, tapi orang doa cuma kau tak nak, mungkin kau tak dengar, kerana doa yang dia lafazkan itu selepas daripada dia membaca tasyahud, sebelum dia memberi salam. Dan mudah-mudahan kita juga mengamalkan hal itu dan kita juga dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Tuan-tuan ada soalan? Sila. Wanita yang haid, dia tidak berpuasa Asyura. Dia tak berpuasa Asyura. Lagikan Ramadan dia tak berpuasa, apatah pula Asyura. Cumanya jika dia mempunyai azam, kalau aku tak haid, aku puasa Asyura ni, dia mendapat pahala puasa Asyura. Walaupun ada sebahagian kaul dia kata puasa lah juga nampak, tapi ini tidak munasabah dibandingkan dengan lagikan Ramadan kita tidak berpuasa. Dia tidak berpuasa. Cumanya oleh kerana bulan Muharram ialah termasuk dari kalangan bulan-bulan haram, maka hari-hari lain pada bilangan Muharram ni juga dia boleh berpuasa dan digalakkan berpuasa, terutama Isnin, Khamis, dan juga kalau dia puasa hari-hari mana pun atas dasar bulan Muharram dia boleh berpuasa, kerana ia termasuk daripada amalan yang membesarkan syiar Allah dan menghormati bulan haram, kan? Inna iddatu syuhur 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard fihinna arba'atul hurum minhun arba'atul hurum. Bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala ialah 12 bulan pada kitab Allah pada hari diciptakan langit dan bumi. Daripadanya ialah 4 bulan yang diharamkan, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan diselangi beberapa bulan Rejab. Semua bulan ini fala tadhlimu fihinna anfusakum, Allah larang kita memzalimkan diri kita dalam bulan-bulan ni. Jadi kita jangan buat benda yang salah dalam bulan-bulan ni. Sebolehnya kita menghormati dengan melakukan ibadat pada bulan-bulan yang 4 ni. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.